Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada yang online. Siapa yang dah ada online boleh type dekat ruangan komen tak? Dia punya audio and video macam mana? Hmm, Kak Ninda. Video, audio okey? Okey, Alhamdulillah. Rozi dah online. Kalau okey kita dah nak start ni. Dah 2:30. Terima kasih Kak Ninda. Okey, Alhamdulillah. Sihat. InsyaAllah. Family semua sihat. Family sihat Kak Ninda. Wan Jalil apa khabar? Okey. All good is okay. Baik, kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah, kita akan sambung balik pengajian kita di dalam grup Ulumul Hadis ini. Dan hari ini saya cuma nak menyambung bab tentang takbir hari raya dan juga pelaksanaan ibadah solat hari raya itu sendiri, insyaAllah. Dan insyaAllah kalau ada masa saya akan tambah lagi dengan perbincangan mengenai bab puasa 6. Apakah kelebihan-kelebihan dan juga fadilat-fadilat yang tersirat di sebalik puasa 6 yang dianjurkan di dalam agama Islam ini, insyaAllah. Baik, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan memulakan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akan kita khususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan tak lupa juga kita sama-samalah mengharapkan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, sama ada ianya dilakukan secara online, kita mengharapkan semoga ianya juga diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan majlis secara online ini juga akan sentiasa dinaungi oleh para malaikat, seperti mana para malaikat akan sentiasa berada di mana-mana saja majlis ilmu. Dan akhir sekali kita sama-sama mengharapkan dengan keberkahan suratul Fatihah ini juga semoga menjadi satu asbab bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ataupun menghapuskan virus corona yang sedang melanda di muka bumi ini, supaya kita dapat segera kembali seperti sedia kala, dapat bersama-sama beribadah dengan masyarakat di sekeliling kita dengan lebih tenang daripada masa ke semasa, insya-Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Baik, Alhamdulillah, saya akan sambung balik pengajian kita ni. Dan mungkin ini merupakan sesi live streaming yang terakhir sebab kita dah nak hampir masuk ke bulan Syawal, dan mungkin kita akan berehatlah seketika dalam bulan Syawal ni. Dan mudah-mudahan apabila virus corona ini dah kembali tenang dan semuanya beralih kepada tenang sedia kala, dah tak ada lagi apa dia panggil circuit breaker ni, mungkin saya akan kembali ke dalam kelas balik. Maknanya bila saya dah kembali ke dalam kelas, saya dah tak buat lagi lah live streaming ni.
InsyaAllah. Maknanya kita akan terus merujuk kepada kitab yang kita sedia pakai di dalam pengajian Ulumul Hadis. InsyaAllah. Baik, hari ini saya nak masuk tentang bab persediaan. Tentang bab persediaan, macam mana kita nak meraihkan satu Syawal ataupun dikenali sebagai meraihkan Hari Raya Aidilfitri nanti. Sebab kita dah masuk penghujung Ramadan ni, saya rasa dah banyaklah tazkirah daripada mana-mana asatizah yang telah mengajar kita cara-cara beribadah di dalam bulan Ramadan. Kali ini kita akan cuba kekalkan apa jua amalan-amalan yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan madrasah. Madrasah maknanya tempat mendidik anak-anak kita sekolah kan. Jadi kita jadikanlah ianya juga sebagai madrasah untuk mendidik jiwa kita agar kita dapat meneruskan lagi amalan-amalan kita untuk membesarkan syiar-syiar Islam serta kita dapat mempertingkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan bermula dengan sambutan Aidilfitri ini. Baik, apa yang sering kita lakukan bila masuk saja pada Hari Raya Aidilfitri ini, kita akan beramai-ramai bertakbir. Ini yang kita selalu lakukan. Setiap tahun kita akan bertakbir bila masuk malam Hari Raya. Malam Hari Raya ni akan bermula pada hari Sabtu ini, kita akan mula bertakbir. Kerana kita dijangkakan menyambut Aidilfitri ini pada 1 Syawal pada hari Ahad. Jadi hari Sabtu kita masih berpuasa. Tapi bila setelah kita berbuka nanti, kita akan masuk kepada 1 Syawal. Sebab waktu berbuka kita waktu maghrib kan. Itu adalah kaedah kalender Islam. Kalender Islam akan bertukar apabila dia masuk waktu maghrib. Apabila matahari terbenam saja, iaitu waktu maghrib, kita akan bertukar tarikh. Maknanya hari Sabtu ni masih lagi 30 Ramadan. Selepas maghrib dikira sebagai 1 Syawal. 1 Syawal ni juga dikenali sebagai Hari Raya Aidilfitri bagi semua umat Islam untuk meraihkannya. Baik. Cara yang terbaik untuk kita meraihkan Aidilfitri ini, selain daripada mengunjung ke rumah sanak saudara, orang tua kita dan sebagainya, kita mulakan dengan bertakbir pada malam tersebut. Malam tersebut yang saya masukkan adalah pada hari Sabtu ini, insyaAllah. Seperti biasa, hari Sabtu ini masuk waktu maghrib, kita beriftar dulu, makan, buka puasa dan sebagainya seperti biasa. Lepas berbuka puasa, kita boleh solat maghrib dulu, tak apa. Solat maghrib seperti biasa juga. Solat maghrib, fardu maghrib ni dia lebih utama sebab dia fardu, Selepas kita solat maghrib, kita bolehlah memulakan dengan bertakbir, beramai-ramai di rumah. Kerana tak dapat ke masjid, jadi kita ambillah peluang dan kesempatan ini untuk solat berjemaah bersama keluarga, dan sebaik saja habis solat berjemaah tersebut, kita bertakbir. Selepas bertakbir, baru kita baca doa dan sebagainya. Baik. Waktu bertakbir ni pula bermula daripada waktu maghrib. Kalau saya nak kata hari raya, hari minggu, maknanya hari Sabtu ni malam lepas maghrib dah start mula waktu takbir. Sampai bila pula kita nak takbir? Dia mesti ada time frame dia. Kalau dalam Islam ni, dia ada duration time frame dia. Waktu bila nak start takbir, waktu bila nak habis takbir. Macam kita kalau buat haji atau umrah, kan kita ada pembacaan talbiyah. Kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu pembacaan talbiyah. Bila waktu kita nak baca talbiyah tu, waktunya adalah sebaik saja kita jatuhkan niat di miqat, kita kena perbanyakkan pembacaan talbiyah. Sampai bila? Sampai waktu sebelum kita nak mulakan bertawaf, baru kita stop. Lepas tu kita start tawaf. Itu kaedah dia. Jadi dia setiap waktu ni, dia ada waktu-waktu tertentu, ada had-had dia bermula dan berakhir bila. Waktu nak solat maghrib, bermulanya waktu bila? Waktu terbenamnya matahari, kita solat maghrib. Sampai bila waktu maghrib ni habis? Waktu maghrib ni akan habis selagi belum masuk waktu isyak, selagi itu masih ada lagi waktu maghrib. Once masuk isyak, dah tak ada maghrib. Ini dia time frame dulu kita ambil. Begitu juga dengan takbir. Takbir bermula pada
hari raya ni bermula pada waktu matahari terbenam yang hari Sabtu tu. Itu kita mula takbir. Sampai bila kita boleh takbir? Kita boleh takbir sepanjang malam tu. Sampai bila? Sampai keesokan harinya, selagi imam belum mulakan solat hari raya, selagi itu kita boleh bertakbir. Once imam dah nak mula solat hari raya saja, dah habis waktu takbir tersebut, dia time frame dah habis. Ini kaedah dia. Kan? Kalau hari raya haji pula macam mana pun sama juga. Malam hari raya haji tu, kan, kita dah start bertakbir. Biasanya dia bermula pada waktu apa? Waktu hari Arafah kan, 9 hari bulan hari Arafah, masuk aja maghrib, dia dah panggil apa? Dah panggil 10 hari bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni maknanya 10 bulan dah masuk hari raya haji. Kita mula bertakbir pada malam hari raya haji tu, daripada waktu maghrib 10 hari bulan Zulhijjah malam tu sampai habis hari tasyrik. Hari tasyrik ni habis sampai 13 hari bulan Zulhijjah. Ini dia time frame takbir untuk malam hari raya. Maknanya kalau hari raya haji berlainan sikit. Kita dah solat hari raya pun kita boleh lagi bertakbir. Kita boleh bertakbir sepanjang hari sampai habis. Siang malam pun boleh takbir. Lepas solat 5 waktu kita takbir. Lepas solat yang 5 waktu subuh ke, isyak ke, maghrib ke, semua kita boleh takbir. Zuhur, asar pun boleh takbir. Sampai bila? Sampai habis hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari yang ke 11, 12 dan 13. Sampai saja habis 13 hari bulan Zulhijjah. 13 hari bulan Zulhijjah ni bila pula waktu dia habis? Waktu hari 13 hari bulan Zulhijjah sampai sebelum matahari terbenam pada 13 hari bulan Zulhijjah tu. Maknanya yang paling last sekali selepas asar lah kita cakap. Lepas asar, sebelum maghrib. Once dah masuk maghrib, dah 14 Zulhijjah dah, bukan hari tasyrik. Okey tak? Yang 4 ni okey dulu. Siapa nak tanya dia punya waktu-waktu ni dulu, boleh tanya dulu. Bab ni okey? Ada soalan? Boleh type. Saya sambil saya berbual ni, siapa yang nak bertanya, just type aja dekat ruangan komen soalan-soalan dia. Ini kita baru masuk waktu-waktu bertakbir dulu. Boleh? Baik. Seterusnya pula, kita tengok waktu-waktu bertakbir ni dan cara-cara macam mana kita nak melaksanakan takbir. Takbir ni, dia kena baca, dia tak boleh baca secara sir, dia kena baca secara jahar. Jahar maknanya keluarkan suara dan dengan penuh semangat. Ini takbir. Macam kita baca apa? Bacaan talbiyah waktu ikhram kan. Dalam waktu ihram tak boleh baca talbiyah pelan-pelan. Labbaik Allahumma labbaik. Tak boleh. Dia mesti nak penuh dengan semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia mesti nak ada semangat. Sebab talbiyah ni, selain daripada kita membesarkan syiar Islam, sebenarnya kita sedang menyebarkan syiar Islam. Begitu juga dengan takbir. Takbir ni pun dengan suara yang penuh semangat. Macam mana cara lafaz takbir dia? Seperti kita sedia maklum, ianya adalah lafaz seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak wakaf, Allahu Akbar. Kalau nak wasal pun boleh, nak sambung bacaan dia pun boleh, tapi kena sebut ru dia kat ujung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ru dia tu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu dia punya lafaz takbir dia. Maknanya, daripada segi bahasa Melayunya, kalau makna dia ni kita sedang menyeru kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz takbir yang saya baca tu, maksud dia dalam bahasa Melayu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji-pujian hanya layak bagi Allah. Itu daripada segi makna bahasa Melayu dia. Okey tak? Pak ni dulu. Okay.
Kita boleh baca takbir yang tadi, kita boleh ulang-ulangkan. Cuba cari dalam satu ahli keluarga ni, cari satu pemimpin rumah kita yang boleh memandu kita baca takbir. Nanti dia akan baca 3 kali contoh. Ulang. Kita ikut je. Ulang yang kita sebagai jemaah ikut saja apa yang diulangkan oleh siapa yang memimpin pembacaan takbir tu. Dia baca biasanya lah, lazimnya kita baca 3 kali. Masuk yang keempat kali je, siapa yang memimpin tu akan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang lain mah ikut je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh? Yang jemaah ikut macam tu saja. Nanti yang memimpin bacaan takbir ni, dia akan baca lagi Allahu Akbar, sama juga macam kita baca. Dah 3 kali, 4 kali itu baru dia masuk yang tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baru dia masuk bab tu. Dapat? Sebab ini okey tak? Bacaan dia Allahu Akbar kabira, ataupun boleh baca Allahu Akbaru kabira. Ru pun boleh sebut. Kalau nak berhenti tak apa. Allahu Akbar kabira pun boleh. Kalau sebaiknya kalau kita dapat sambungkan bacaan dia Allahu Akbaru kabira pun boleh. Kalau nak sambung pun boleh. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira atau katsiran. Kalau nak sambung boleh, tak ada masalah. Okey tak bab ni dulu, bab takbir ni? Dapat? Nak tanya apa-apa dulu bab takbir? Boleh, tak ada soalan? Okey. Baik, kalau tak ada soalan bab takbir, kita takbir sepanjang malam tu, kan? Kita perbanyakkan membaca takbir. Okey. Daripada segi makna yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, daripada segi makna dia, kan? Kita juga sedang memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan ataupun kalimat yang kita baca tadi. Dia bermakna Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar ni Allah Maha Besar. Kabira ni makna yang teramat besar. Allah Maha Besar yang teramat besar. Segala puji bagi Allah yang teramat banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Maknanya siang dan malam lah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada yang lain yang kami sembah melainkan Dia. Kami ikhlas kepadanya mengikuti ajaran agama Islam sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Nah, ini kita punya akidah ni, kan? Kita kena pertahankan, kita kena perbesarkan syiar Islam ni. Tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal. Yakni Allah cuma satu. Dia tak boleh ada dua Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kalau dua dia bukan Tuhan. Tuhan hanya satu saja. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menepati janjinya, yang menolong hambanya. Dan yang memuliakan tenteranya dalam mengalahkan tentera Al-Azab. Yang dengan sendirinya kekuasaan Allah. Okey.
Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Itu dia punya dari segi makna bahasa Melayu dia, takbir. Lepas tu baru kita takbir sampai pagi, dah lepas solat subuh pun boleh mulakan dengan takbir juga. Lepas tu dah solat, lepas solat pun boleh baca takbir lagi, doa macam biasa. Lepas tu kalau kita tak ada masalah circuit breaker ni, kita dah buat persiapan nak ke solat hari raya ke tak? Tapi ni dah tak boleh buat solat raya dekat luar, terpaksa buat kat dalam rumah. Jadi kat dalam rumah ni, kita tak payah nak ikut yang sunnah pergi ke masjid. Sebab dia ada lagi kaedah yang pergi sunnah ke masjid ni, dia kena jalan nak pergi ikut jalan lain, nak balik ikut jalan lain. Itu antara sunnah kalau nak pergi masjid. Kenapa Nabi ikut jalan lain, pergi nak balik ikut jalan lain? Antara sebabnya, Nabi dapat kalau pergi jalan lain, balik jalan lain, dia dapat jumpa lebih ramai orang-orang. Dan dia boleh bersalaman dengan orang-orang yang dia jumpa daripada dua jalan yang berbeza ni. Dan Nabi SAW juga boleh mendoakan kepada mereka. Ini satu kaedah dia. Kaedah kedua juga, ada juga riwayat yang lain pula mengatakan Nabi pergi jalan lain dan balik ikut jalan lain. Sebab Nabi balik, Nabi singgah ke perkuburan Baqi untuk mendoakan semua yang dikebumikan di perkuburan Baqi. Lepas tu baru Nabi balik. Sebab tu dia ikut jalan lain. Kita nak kena ingat ni waktu solat hari raya zaman Nabi SAW, Nabi tak salat dekat Masjid Nabawi, solat di Tanah Lapang. Jadi Tanah Lapang ni Nabi dari rumah dia ikut jalan lain, balik dia singgah kat perkuburan Baqi, dia kata balik rumah dia, itu dia ikut jalan lain. Okey tak Pak ni? Kita tahu ni tak apa, jangan risau. Sebab kat rumah kita, jalan itu juga ada, tak ada jalan lain. Dan kita pun tak jumpa siapa-siapa, jumpa family members kita juga. So, kita just maintain je. Ini tak ada masalah saya rasa. Sebab kita kat dalam rumah. Okey tak? Sebab ni. Okey. Dah buat persiapan. Antara persiapan yang terbaik untuk nak solat hari raya ni, kena pakai baju cantik-cantik. Kenalah pakai wangi-wangian. Dan sebelum tu kalau boleh, mandi lah. Solat sunat sebelum nak pergi sembahyang raya ni, dia ada satu mandi sunat dia. Macam kita nak pergi solat Jumaat kan, ada mandi sunat hari Jumaat kan. Ini mandi sunat Aidil Fitri. Dia kena macam gitu kaedah dia. Lepas tu pakailah baju yang cantik-cantik dan wangi-wangian dan sebagainya. Okey, bab ni okey. Okey, baik. Sebelum kita solat hari raya ni, kita juga disunatkan untuk kalau boleh makan dulu baru solat hari raya. Makan sikit pun tak apa. Itu penting. Makan sikit pun tak apa. Boleh tak? Makan dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah solat Aidilfitri bersama keluarga. Makan tak apa. Bahkan ada sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, dia tidak akan keluar untuk solat Aidilfitri sehingga baginda memakan buah tamar. Yang dia makan buah kurma. Sikit je buah kurma ni tak? Terlebih dahulu dengan bilangan yang ganjil. Maknanya ganjil Nabi nak pergi solat ni, Nabi makan dulu 3 biji ke 5 biji tak kisah. 7 biji ke. Tapi kita kalau tak nak makan kurma, jamahlah apa-apa ada makanan kat rumah kan. Mungkin kita dah siapkan ketupat ke lontong ke, jamah dulu. Sikit pun tak apa. Sebab nanti nak solat kalau perut terlalu banyak isi pun susah juga. Nak solat jadi kita kasih ala kadar saja. Ini hadis Nabi sendiri buat macam tu. Dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya dia ada antara hadis yang sahih. Baik. Lepas tu baru kita mulakan solat Aidilfitri. Okey tak? Bab ni okey dulu tak? Makan sikit. Kenapa kena makan sikit? Sebab kita dianjurkan untuk makan sebab kita tak boleh berpuasa pada hari raya Aidilfitri. Ini sebagai simbolik Nabi nak menunjukkan tak boleh puasa pada hari raya. Yang pertama dia bukan hari kedua. Hari yang pertama ni bagi raya Aidilfitri ni hari pertama. Nanti masuk hari kedua dah boleh puasa balik. Puasa sunat seperti puasa 6 dan sebagainya. Sebab kita tahu kan, dalam Islam ni, dia ada beberapa hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Kalau kita nak puasa juga hari raya tu,
Bukan dapat pahala, dapat dosa lagi ada. Sebab ianya diharamkan untuk berpuasa. Dalam perut lapar, dahaga, dapat dosa. Buat apa nak puasa? Tak? Lebih kita makan. Dia ada beberapa hari dalam agama Islam ni yang dilarang berpuasa. Contohnya seperti pertama, solat Hari Raya Aidilfitri. Kedua, solat Hari Raya Aidiladha, yakni pada 10 bulan Zulhijjah. Ni tak boleh. Ya. Lepas tu ada lagi 3 hari dia panggil hari tasyrik pun tak boleh berpuasa. Hari tasyrik maknanya hari 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Itu hari tasyrik. Bermakna bermula dari 10, 11, 12 tu tak boleh berpuasa sunat. Ya. Puasa wajib memang tak ada. Wajib cuma bulan Ramadan aja. Kalau 9 boleh, 9 boleh puasa. 9 hari bulan Zulhijjah boleh. Siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah dikenali sebagai puasa hari Arafah. Itu memang dianjurkan. Tapi 10 tak boleh. 10, 11, 12, 13. 4 hari ni. Zulhijjah 4 hari tak boleh. Ataupun dia adalah, kalau kita nak belajar fiqh pula, dia ada lagi kaedah-kaedah yang puasa kita khususkan pada hari Jumaat je kita puasa. Pun tak boleh. Kalau nak puasa hari Jumaat, hari Sabtu kena puasa juga. Atau nak khususkan hari Sabtu saja puasa. Pun tak boleh. Kalau nak puasa hari Sabtu, maknanya hari Jumaat kita kena puasa juga. Dia kena ada gandengan. Kalau nak puasa Jumaat, mesti nak bergandengan dengan hari Sabtu. Kan? Maknanya hari Sabtu bergandengan dengan hari Jumaat dan sebagainya. Lagi satu yang tak dibenarkan untuk kita berpuasa adalah puasa pada hari Syak. Hari Syak ni hari apa? Hari Syak ni dikenali sebagai hari 30 hari bulan Syakban. Dia penghujung hari bulan Syakban. Jadi dia masih Syak lagi. Ni dah masuk Ramadan ke belum? Ke masih lagi akhir Syakban. Akhir Syakban ni selalu diorang ada confuse sikit. Sebab kita kena faham. Zaman Nabi SAW, mereka confuse sebab mereka kena tengok anak bulan dulu untuk memastikan besok masuk Ramadan. Kita hari ni tak ikut kaedah tengok anak bulan sebab kita ada perkiraan kita yang lain pula. Kan? Dia orang adalah kiraan daripada perkiraan pergerakan matahari dan bulan ni kan. Dia ada formula dia. Dia orang ni ada belajar buat formula. Jadi dia akan dapat tahu bila waktu Ramadan, bila waktu Syawal. Jadi ada negeri yang masih lagi tengok dua-dua. Tengok anak bulan pun ya, perkiraan anak bulan ni pun diorang tengok juga perkiraan dia pun dia juga. Ini ada negeri ada buat masih lagi macam itu untuk nak double confirm. Tapi saya rasa perkiraan ini dia agak tepat juga. Kita tak perlu risau. Bukan saja nak menentukan hari raya, bahkan waktu-waktu solat pun kita dah boleh tahu dah sekarang. Contohnya hari ini berapa bulan? 19 hari bulan Mei tahun 2020. Kan? Kalau kita boleh kira ni, tahu dia punya formula, kita boleh tahu waktu maghrib pada 19 hari bulan Mei tahun 2021. Tahun depan punya maghrib pun kita boleh tahu. Dia ada kaedah ni. Dia ada kaedah nak tengok macam mana cara dia orang kira ni. Kan? Dia ada kaedah perkiraan dia. Baik. Lagi apa yang tak boleh? Itu kita tahulah yang untuk wanita yang sedang dalam haid dan nifas pun tak boleh berpuasa. Puasa-puasa sunat lah maknanya dalam puasa wajib pun tak boleh, sunat pun tak boleh. Dan puasa sunat ni pula untuk wanita yang bersuami, dia kena minta izin dengan suami dia. Ini puasa sunat. Kalau puasa yang Ramadan ni tak perlu minta izin sebab dia dah jadi wajib. Secara automatik memang kena buat. Ini buat sunat dulu. Sebab itu, pagi raya tu tak boleh berpuasa. Maknanya hari Ahad ni tak boleh berpuasa. Tak ada orang boleh puasa pada hari Ahad ini. Hatta puasa sunat pun tidak dibenarkan. Okey tak? Bab ni dulu. Lepas tu Nabi makan sikit dulu tadi kan. Nabi makan sikit sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa hari tersebut tidak dibenarkan puasa. Ianya dilarang. Bahkan menjadi haram siapa berpuasa. Haram maknanya dapat dosa, bukan dapat pahala. Boleh tak? Bab tu dulu boleh? Okey. Kalau dah bab tu dah boleh, baru kita nak pergi ke solat Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana cara pelaksanaan ibadah solat Hari Raya Aidilfitri?
Saya rasa dekat dalam grup ni punya video saya dah masukkan. Ada video yang menunjukkan kita cara praktikal dia. Macam mana solat raya Aidilfitri. Jadi saya nak tas banyak pun memang dah masukkan. Bagus juga video tu. Dia memberi kita panduan yang begitu ringkas dan padat saya nampak. Itu kita kena buat minimum macam itu. Cuma dekat live streaming ni, saya cuma nak berkongsi saja. Kalau ada sedikit sebanyak tambahan pun tentang mungkin sebagai penambahan saja. Macam mana cara kita nak laksanakan ibadah solat Hari Raya Aidilfitri. Okey. Biasanya kalau kita pergi solat Jumaat, dia ada khutbah. Begitu juga dengan solat Raya Aidilfitri juga mempunyai khutbah. Kena baca khutbah juga. Itu cara dia. Cuma bezanya, solat Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha ni, dia berbeza dengan solat Jumaat daripada segi sudut siapa dulu. Maksud saya, kalau hari Jumaat, kan, khatib ataupun imam yang membimbing solat Jumaat tu, dia akan buat khutbah dulu. Nanti dah lepas buat khutbah, dia turun mimbar, baru dia solat 2 rakaat. Solat Jumaat. Betul? Tapi kalau solat Hari Raya yang dua ni, Aidilfitri dan Aidil Adha, dia berbeza. Berbeza daripada khutbah dan solat ni, dia kena solat dulu. Dah habis solat, dah bagi salam semua, baru imam naik atas mimbar. Siapa jadi khatib ataupun imam, dia baru naik atas mimbar. Baru dia buat khutbah. Itu perbezaan dia. Baik, kalau kita kat rumah pula tak ada mimbar. Tak ada mimbar pun tak apa. Sebab keadaan kita tidak mengizinkan, jadi tidak jadi satu masalah. Kalau kat masjid memang kita tengok semua masjid ada mimbar, dah tentulah imam naik atas mimbar. Tapi kalau kat rumah, tak ada mimbar tak apa. Kalau kita tengok kat masjid, imam naik mimbar bawa tongkat. Kita kalau ada tongkat, naik. Bawa kali duduk, dah berdiri dah. Waktu nak bagi khutbah tu kena berdiri. Berdiri pegang tongkat. Itu pun sunnah sebenarnya. Tapi kalau tak ada tongkat, tak apa. Boleh buat khutbah berdiri macam biasa je. Tak perlu tongkat. Tapi kalau ada tongkat, gunakan. Kalau tak ada, tak apa. Saya pernah solat Jumaat di Oman dulu, baru-baru saya pun terperanjat. Saya tengok dia bukan buat tongkat. Dia sarung pedang dia pula kat tepi dia. Dia kena pegang pedang pula. Tak apa. Benda ni sunat je kan. Jadi tak jadi permasalahan kepada kita. Lagi kita dalam keadaan darurat macam ni, kena buat cuma kat rumah je. Mana nak cari tongkat, kan? Tongkat kat mimbar-mimbar ni. Takkan nak pergi pinjam masjid pula. Kalau semua rumah nak pinjam, masjid pun tak ada tongkat. Kita kena solat dulu. Lepas tu baru kita buat khutbah. Baik. Solat memang dah very clear. MUIS dah keluarkan fatwa. Semua keluarga-keluarga di Singapura ni yang beragama Islam boleh solat Aidilfitri di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing. Okey, ni dah very fine. Dah boleh buat dah. Dah boleh buat. Okey. Nanti yang belum clear sejauh ni, belum clear lagi, MUIS belum keluarkan fatwa. Cuma MUIS kata siapa yang nak buat khutbah ni. Sebab MUIS dia anjurkan kita supaya solat berjemaah di rumah dengan keluarga. Khutbah dengar dia punya live streaming pula. Itu kaedah MUIS. Kan? MUIS pun bagus juga. Maknanya dia buatkan kita sedikit persiapan untuk sesiapa yang nak dengar khutbah. MUIS ada sediakan khutbah pada jam 9 pagi. 9 pagi kat mana? Dekat live streaming Salam SGTV. Awak boleh buka Salam SGTV, awak boleh dengar MUIS dia khutbah dalam bahasa Melayu. Kalau nak dengar dalam bahasa Inggeris, pukul 9.30 pagi. Dia setengah jam nanti dia tukar pula bahasa Inggeris. Sama juga. Khutbah tu, cuma dia translate in English pula. Kat Salam SGTV. Okey tak? Jadi, MUIS kasih kita punya atau cara ni macam ni. Pukul 7.30 pagi, baca takbir. Kan? 8.45 boleh solat Aidilfitri dengan keluarga. Dia biasanya 15 minit dah habis. Pukul 9 dah habis. 9 habis, terus buka live streaming MUIS dengan khutbah tu. Itu yang dianjurkan oleh MUIS. Kan?
Baik. Tapi sekarang ada pula yang tanya, Ustaz, kalau saya dah habis nak tunggu Muiz live streaming lah, saya tak ada internet lah, tak dapat wifi, tak boleh dengar lah. Macam-macam punya orang punya masalah. Kalau tak ada, awak nak buat khutbah sendiri, awak buat. Boleh. Boleh buat khutbah sendiri ke Ustaz? Boleh. Nanti insya-Allah kalau dapat di Muiz teks, mungkin saya akan kongsikan teks Muiz khutbah. Biasanya tiap-tiap tahun Muiz akan emailkan kepada semua asatizah cara khutbah-khutbah punya teks. Dia bukan khutbah teks raya je, bahkan teks hari Jumaat pun dah dikasih juga kita kadang-kadang di email. Sebagai persiapan lah. Sebab kita pun nak kena buat homework juga, nak tengok apa dia punya tajuk, kan? Apa dia punya content, isi, supaya penyampaian kita tak lari pada Muiz punya content. Sebab konten Muiz ni dia nak menyampaikan message kepada masyarakat Islam, kan? Khususnya di Singapura lah. Jadi bila dia nak sampaikan message, dia punya konten tu dia kena buat secara menyeluruh. Sebab tu kita kena tunggu dulu Muiz punya khutbah punya teks. Dan daripada Muiz punya khutbah punya teks tu, kalau kita nak buat khutbah kita sendiri, boleh? Boleh. Tapi ambil dia punya point form konten je. Sebab ni ada message yang Muiz nak sampaikan. Dan kita kena sampaikan kepada ahli keluarga kita. Ini kaedah dia. Dan khutbah tu kita boleh ringkaskan juga. Boleh. Yang penting point form dia kena ada. Dia punya main point ada dalam khutbah punya teks Muiz tu. Kita boleh ambil dia punya point. Apa sebenarnya mesej yang Muiz nak sampaikan. Biasanya, ataupun lazimnya, kita ni diajar untuk mensyukuri akan nikmat Allah yang memberikan kita kelebihan ataupun dikurniakan kita kehidupan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita ajak family kita bersyukur. Lepas tu dalam konten tu kita ambil lah sikit konten Muiz. Kalau nak masukkan konten kita sendiri pun boleh. Mungkin inilah kesempatan untuk setiap ahli keluarga kita, ketua rumah kita, untuk memberikan sedikit sebanyak motivasi kepada anak-anak dan isteri di rumah. Motivasi. Kita boleh masuk. Kita pergi on dialog. Motivasi ni semua boleh. Boleh. Kita nasihatkan diorang supaya beri kesedaran. Ini waktu dia kan. Bila lagi kita nak dapat peluang jadi imam, kalau ini diberikan kesempatan untuk kita ambil kesempatan ini dengan baik. Lakukan. Khutbah raya. Tapi yang penting sekali, yang lebih penting daripada konten Muiz, yang lebih penting daripada konten kita dalam khutbah ni sendiri dia ada rukun-rukun khutbah. Ini yang paling penting. Rukun khutbah tak boleh tinggal. Sebab dia melibatkan rukun. Once rukun kita tertinggal ataupun kita tak buat salah satu dari dia, maknanya khutbah tu terbatal. Maknanya tak ada khutbah lah. Kan? Okey. Apakah dia punya rukun-rukun khutbah? Kita kena ingat. Rukun khutbah ni ada 5 rukun. Awak kena ingat ni 5 rukun aja. Pertama, kalau nak buat rukun khutbah, kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah pada 2 khutbah. Sebab kita ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama, kita dah bagi khutbah, nanti kita duduk sekejap. Dalam beberapa minit, mungkin 1 minit, atau mungkin kurang 1 minit, sekejap je. Dia seketika saja. Bila dia imam duduk, semua boleh berdoa. Doa masing-masing pun boleh. Minta apa yang nak, itu waktu dia. Sebab antara mustajab doa adalah waktu di antara 2 khutbah. 2 khutbah maksudnya bukan saja khutbah Jumaat, bahkan khutbah 2 raya ni, imam tengah duduk, itu antara mustajab doa. Ambil kesempatan, doa. Awak nak minta apa, minta. Cakap Melayu pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tingkatkanlah keimanan dan ketakwaanku, kau murahkanlah rezekiku, panjangkanlah umur, kurniakan aku kesihatan. Okey, minta apa nak minta. Selagi bila boleh minta, selagi imam belum diri balik. Nanti imam akan diri balik untuk khutbah kedua. Okey, awak dah tak boleh minta lagi. Imam nak baca khutbah pula, khutbah yang kedua. Maknanya ada 2 khutbah. Baik. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala ni antara rukun untuk 2 khutbah kena puji Allah SWT. Khutbah pertama kena puji Allah, khutbah kedua pun kena puji Allah. Yang kedua pula, rukunnya adalah membaca selawat ke atas baginda Nabi SAW. Membaca selawat ke atas baginda Nabi SAW ni juga kena dilakukan
untuk dua-dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua mesti nak ada selawat ke atas Nabi SAW. Nampak tak perbezaan? Ni dua dulu Okey. Yang nombor tiga. Nombor tiga ni kena berwasiat ataupun kena berpesan. Berpesan dengan ahli keluarga kita lah kalau kat rumah kan. Kalau kat masjid berpesan dengan jemaah kan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada dua-dua khutbah juga. Okey, ini tiga puji Allah, selawat dan berpesan kepada jemaah ataupun ahli keluarga kita. Ini tiga puji Allah. Apa puji Allah pula? Untuk kena lakukan ini tiga pada dua khutbah. Nampak tak? Boleh saya ulang lagi Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat ke atas Nabi SAW dan berpesan kepada jemaah ataupun ahli keluarga kita untuk bertakwa pada dua-dua khutbah kena buat ni tiga rukun. Okay. Yang lagi dua rukun ni nak buat pada dua-dua khutbah pun boleh, tapi sekurang-kurangnya salah satu khutbah tu kita kena buat. Apa dia? Yang lagi dua rukun, sekurang-kurangnya kita kena baca satu ayat Al-Quran. Satu ayat, bukan satu surah. Satu ayat saja ayat Al-Quran. Sembarang surah yang awak nak ambil satu ayat. Dan biasanya ayat yang diambil berkaitan ataupun dia mempunyai kaitan dengan isi khutbah tu. Satu ayat saja awak nak. Itu mesti nak baca. Sepotong ayat Quran ataupun satu ayat Quran. Yang ini bukan untuk dua-dua khutbah. Salah satu daripada khutbah tersebut. Sama ada awak pernah baca ayat Quran khutbah pertama ataupun dari dalam khutbah kedua. Tak kisah, boleh. Tapi kalau nak baca dua-dua khutbah pun boleh, tak ada masalah. Khutbah pertama nak baca sepotong ayat Quran, khutbah kedua nak baca sepotong ayat pun boleh. Itu minimum satu ayat Quran. Kalau nak baca 2-3 ayat atau nak baca satu surah sekali pun boleh. Mungkin surah pendek-pendek kalau nak baca pun boleh. Antara salah satu. Ini antara salah satu khutbah. Dan yang kelima pula, rukunnya adalah berdoa kepada orang-orang mukmin pada khutbah yang terakhir. Khutbah yang terakhir ni maknanya khutbah yang kedua. Sebelum kita nak tutup dengan bacaan khutbah tu, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ini pula kita boleh masuk doa-doa yang lazim kita baca. Tapi yang penting dalam doa ini mesti nak ada pengisian doa kepada orang-orang mukmin. Ini yang penting. Awak nak baca doa awak ke, nak tambah doa apa awak tambah. Tapi jangan tinggalkan doa untuk orang-orang mukmin. Dia menjadi rukun. Jadi maknanya awak kena faham rukun ni adalah benda yang awak mesti nak kena buat. Macam saya bilang tadi, awak nak doa, awak doa. Apa saja doa awak nak baca, silakan. Tapi tak boleh tinggalkan doa untuk orang-orang mukmin. Ini benda yang penting. Sekurang-kurangnya bacalah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu minimum. Dah okey lah tu. Kalau nak tambah lagi. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa qadiyal hajat. Itu nak tambah-tambah je boleh, tak ada masalah. Boleh tak? Itu kalau nak tambah. Lepas tu boleh tambah lagi apa-apa doa. Dapat tak? Dia bicara khutbah ni. Boleh? Nak tanya apa-apa dulu? Bab solat air raya dan khutbah. Saya rasa bab praktikal dalam video semalam saya dah masukkan. Ada soalan? Semalam dalam video semalam saya dah masukkan praktikal cara pelaksanaan ibadah solat tersebut dan juga pembacaan khutbah tersebut, cara dan macam mana. Boleh? Okey, kalau nak saya terangkan sekali lagi, kaedah dia macam ni Kita nak solat air raya Aidilfitri ni kena buat solat dulu baru khutbah. Boleh? Okey. Khutbah ni selepas solat ni kita diri, kita solat dulu, kita panggil semua ahli keluarga kita yang nak solat berjemaah dengan kita ni. Okey, semua berdiri, rapatkan saf dulu.
Bila rapatkan saf, kita terangkanlah sedikit sebanyak tentang fadilat merapatkan saf dan sebagainya. Lepas tu kita boleh kan? Solat macam biasa juga. Mesti nak ada wudu. Ni semua saya rasa semua dah tahulah. Takkan nak masukkan bab ada wudu, menghadap kiblat, ni semua dah tahu. Okey tak bab ni dulu? Kan? Okey. Kalau dah okey, baru kita akan mulakan solat berjemaah. Kalau nak seru as-salatu jami'ah rahimakumullah ataupun as-salatu Aidil Fitri pun boleh, ni sunat. Kalau tak nak pun boleh. Tapi kalau kat masjid ataupun kat kolong-kolong blok ataupun kat karya-karya, memang siapa yang jadi Bilal hari itu, dia akan seruan yang tadi tu. As-salatu Aidil Fitri jami'ah ke apa kan, lepas tu dia rahimakumullah. Kalau awak kat rumah tak payah pun boleh sebenarnya benda tu. Okey, tapi kalau nak buat okeylah, awak ada anak lelaki ke apa yang boleh bantu suami awak, okey, anak lelaki dia pula tukang jadi Bilal lah contoh. Dia tukang serukan dengan seruan tadi. As-salatu Aidil Fitri rahimakumullah. Maknanya dia bilang apa? Solat Aidil Fitri nak dimulakan. Rahimakumullah tu semoga ia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas tu dah mulakan kita nak jatuhkan niat. Kan? Niat ni boleh juga dalam hati, bukan tak boleh. Cuma kaedah kita yang ada fiqh daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kita gunakan lafaz dia. Kalau tak, sebab lafaz ni boleh menguatkan apa yang kita niat dalam hati. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ni ada satu kaedah tentang niat ni, dikenali sebagai ta'yin, ta'arud dan qasad. Dia ada qasad, ta'yin, ta'arud. Dia kena masukkan dalam hati kita kena pastikan yang kita nak solat apa. Baik, dari sudut lafaz niat dia, kita boleh baca usolli sunatan Aidil Fitri. Usolli sunatan Aidil Fitri. Okey. Adaan, sebab dia adaan ni kita tunai, dia tak boleh qada kan. Kita tunai, kita tak boleh qadaan. Kita kena adaan makmuman kalau kita makmum. Kalau kita imam, adaan imaman. Raka'ataini lillahi ta'ala. Itu je niat dia. Baru takbir Allahu Akbar. Gitu je. Okey tak? Bab ni. Maksud ataupun niat dia punya maksud dalam bahasa Melayu, maknanya sahaja aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat tunai sebagai makmum atau sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Itu je niat dia. Lepas tu orang mulakan dengan bertakbir Allahu Akbar. Takbir pertama ni takbir pertama lepas Allahu Akbar, awak baca doa iftitah. Doa iftitah ni macam mana? Yang macam kita buat dalam solat 5 waktu tu lah. Macam mana kita buat dalam solat 5 waktu fardu tu. Lepas solat fardu isya, waktu solat fardu isya ke, maghrib ke, subuh ke, zuhur dan asar, kan kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillah, kan kita baca tu. Itu dia. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu dia doa kita. Baca sampai habis. Okey, dah habis doa kita, imam akan buat lagi takbir. Dia akan buat lagi takbir berapa kali pula? Dia akan buat 7 kali takbir. Selepas pembacaan doa iftitah, imam akan baca 7 kali takbir. Imam akan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Antara 2 takbir Allahu Akbar, imam baca, kita dah boleh baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kita baca, ini baca perlahan lah sebab imam baca kuat kan, baca jahar, kita baca sir. Kita boleh baca antara 2 takbir tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh. Itu yang dikenali sebagai tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ataupun Allah yang tu imam baca lagi Allahu Akbar, kita pula subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu saja kita baca. Sampai habis yang ke-7 Allahu Akbar, dah habis,
kita pun baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita pun dah habis, kita diam. Imam akan baca surah Fatihah. Bila imam dah habis baca surah Fatihah, imam pun dah baca waladdallin, kita pun ramai-ramai amin. Okey, amin pun dah habis. Amin dah habis, imam akan baca surah, baru kita baca surah Fatihah. Macam solat biasa. Macam mana kita ikut imam kat masjid, kat rumah selama ni, macam gitu tak. Imam baca saja surah, kita mula baca surah Fatihah, baca perlahan, baca sir, dan imam akan baca surah. Biasanya yang disunatkan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la. Sebab Nabi SAW sendiri waktu solat raya dia baca surah tu pada rakaat pertama. Surah Al-A'la ni surah apa? Surah yang baca Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an akhwa sanughriyuka fala tansa illa ma syaa Allah. Itu surah Al-A'la sampai habis. Kita baca Fatihah saja. Kalau makmum kita baca Fatihah. Imam baca sampai habis, baru imam rukuk. Rukuk dan tidak semua macam biasa. Allahu Akbar, Sami Allah, liman hamidah. Semua macam biasa. Tapi kalau imam tak hafal surah Al-A'la macam mana? Baca saja apa surah yang awak hafal. Tak kisah, dia tak semestinya surah Al-A'la. Ini kalau nak ikut sunnah, Nabi baca itu. Tapi kalau kita tak hafal, kita baca apa yang kita mampu hafal, silakan. Tapi surah Fatihah mesti nak baca. Surah Fatihah ni penting. Dia jadi rukun dalam solat tu sendiri. Okay. Surah awak boleh baca surah apa. Nak baca surah Al-Kafirun ke apa saja yang awak hafal. Dia tak jadi masalah sebenarnya. Okey, lepas tu masuk pula. Tadi dah iktidal, dah rukuk, dah duduk antara dua dah rukuk, dah iktidal, dah duduk, dah sujud, dah duduk antara dua sujud. Okey, dah sujud yang kedua, bangun lagi. Bila imam bangun lagi untuk nak mendirikan rakaat kedua ni pun sama, imam akan baca apa daripada sujud ni, dia bangun Allahu Akbar, dia akan baca 5 kali takbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 kali takbir. Dan antara dua takbir ni pun sama macam yang tadi, yang pertama punya rakaat. Kita baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca itu je. Sampai 5 kali takbir. Allahu Akbar pun sama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca itu je. Dah habis, kita baca tu tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dah habis baca gitu, imam macam akan baca surah Fatihah lagi. Ni dah masuk rakaat kedua. Lepas imam baca surah Fatihah, kita diamlah. Imam baca Fatihah sampai dia dah waladdallin. Baru kita ramai-ramai sama amin. Okey, dah habis. Imam akan baca surah, kita pattern pula baca surah Fatihah. Okey tak, Babi? Yang lazimnya, surah yang untuk rakaat kedua ni, Nabi SAW, kalau dalam solat air raya lah, biasa yang lazimnya, solat ni Nabi baca surah A'la tadi pada rakaat pertama, yang kedua Nabi baca surah Al-Ghashiyah. Kalau tak hafal surah Al-Ghashiyah, Ustaz, macam mana? Baca saja apa surah yang hafal. Dia tak ada masalah. Tapi kalau boleh dapat aturkan bacaan tu biar ikut sekuen lah. Dalam susunan Al-Quran ni, siapa surah yang datang dulu, kita baca rakaat pertama. Yang kemudian ni baca rakaat kedua. Dia kena ikut dia susunan. Itu daripada segi tertib. Tertib pembacaan Al-Quran. Sama ada di luar solat ataupun dalam solat, kita ada kaedah dia. Ada disiplin untuk pembacaan Al-Quran. Kalau kita baca terbalik boleh tak surah tu? Boleh. Solat sah. Contohnya macam inilah. Nabi baca rakaat pertama surah A'la, rakaat kedua lazimnya Nabi baca surah Ghashiyah. Ghashiyah ni yang satu. Yang hal ataqa hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah
aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu surah Ghasyiyah sampai habis. Tapi kalau nak baca rakaat pertama Ghasyiyah dulu, rakaat kedua baru soalah boleh. Cuma daripada segi disiplin ilmu pembacaan Al-Quran, dia tidak teratur. Kita kena ambil yang mana rakaat pertama dulu. Senang ginilah. Kalau rakaat pertama kita baca surah Al-Falaq, rakaat kedua kita ambil surah An-Nas. Sebab susunan dia Al-Falaq dulu baru An-Nas. Jangan rakaat pertama kita baca An-Nas, rakaat kedua kita baca Al-Falaq. Dia jadi tak teratur. Daripada segi susunan. Solat sah. Tapi segi susunan tu dia macam pasal kaedah pembacaan Quran ni kita ada disiplin sebenarnya. Ada disiplin ilmu. Itu dia punya kaedah dia. Jadi kita kena ikut dia punya urutan. Okey tak? Bab tu dulu. Sama juga lepas Ghasyiyah tu imam akan Allahu Akbar rukuk, kita ikut rukuk. Sami Allahu liman hamidah, tidak, kita ikut tidak. Allahu Akbar sujud, kita ikut sujud. Duduk antara dua sujud, sujud lagi. Itu semua sama. Lepas tu tinggal nak bagi salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali salam macam solat biasa dah. Sebaik saja imam bagi salam setelah selesai solat Aidilfitri ni, kan imam dah bagi salam, baru imam akan naik atas mimbar. Tapi kita kat rumah mak tak ada mimbar, sekurang-kurangnya kita letaklah satu kerusi kat belakang tempat imam nak bagi khutbah tu. Kenapa nak kena bagi kerusi? Sebab imam nak kena duduk seketika, lepas tu diri balik untuk khutbah kedua. Sebab imam perlukan duduk sekejap. Di antara dua khutbah tu imam tak boleh diri, diam. Imam diam tu waktu dia duduk. Dia duduk, dia diam sekejap. Lepas tu dia diri, dia sambung lagi khutbah yang kedua. Okey tak bab ni? Siapa nak tanya apa-apa? Bab solat dulu. Khutbah saya belum masuk lagi ni. Bab solat okey tak? Boleh tak bab solat? Boleh faham? Ada apa-apa pertanyaan yang nak tulis kat orang komen dulu, boleh tulis. Okey. Rindu dengan takbir hari raya Okey, hadiah rindu pula. Nanti malam raya kita takbir ramai-ramai online. Yes, kena baca kuat. Takbir kena kuat, tak boleh pelan-pelan. Sebab takbir ni kita menyebarkan syiar Islam. Tadi saya dah bilang tadi. Okey, ingat tak? Saya ingat tak ada. Oh, dah ada dah kat Sapia. Okey. Lagi siapa lagi nak tanya? Kiraan ru'yah. Yes, yang tadi tu saya bilang kiraan ru'yah tu perkiraan waktu-waktu berpuasa, waktu kita menyambut hari raya itu panggil ru'yah lah. Dia ada dia punya formula of counting dia. Kalau Singapura ni, Ustaz Firdaus Yahya kita punya specialist ru'yah punya. Dia punya counting horsepower. Nak belajar tentang ru'yah boleh jumpa dia. Okay, live streaming kalau tak boleh buat khutbah, boleh buat live streaming dengan Muiz punya live streaming. Ini saya kata optional untuk siapa yang nak dengar Muiz punya live streaming, boleh pergi dekat Salam SGTV. Tapi kalau siapa nak buat sendiri khutbah pun boleh. Boleh tak kita baca surah yang kita tak tahu dah? Saya dah bilang tadi, baca surah apa saja yang kita hafal. Yang penting Abang Barak kena go by sequence, yang mana dulu didulukan. Okey, salam 2 khutbah. 1 memuji Allah, berselawat kepada Nabi, berpesan-pesan. Itu dia punya rukun. Berpesan-pesan nanti saya masukkan bab khutbah dia. Macam mana cara nak bagi salam, macam mana nak selawat. Nanti kita belum masuk bab khutbah lagi. InsyaAllah saya akan touch on that one. Boleh tanya lagi nanti. Okay, saya tengah check lagi ni. Banyak soalan pula ni hari ni. Okay, rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5. Yes. Dia jangan confuse Nanti kita nak masuk bab khutbah ni pula. Khutbah pertama 9 kali takbir, khutbah kedua 7 takbir.
Ini betul, solat betul. 7 takbir, yang pertama rakaat pertama, yang kedua 5 takbir. Okey. Imam tasbih kuat ke pelan? Tasbih baca pelan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca pelan. Itu baca syirah, baca dalam hati. Cuma takbir dia tu kuat. Allahu akbar dia kuat. Jadi sebelum dia baca lagi Allahu akbar, kita dah baca lah dalam hati kita tu. Tasbih tu perlahan. Malam hari raya takbir jam berapa? Okey, jam berapa saya baru bilang lagi. Tak apa, dia mungkin belum masuk tadi. Jam dia jam lepas maghrib. Sebaik saja masuk waktu maghrib, waktu kita berbuka hari terakhir tu, dah boleh start takbir. Tapi janganlah takbir dulu, kita buka puasa dulu. Lepas kita dah buka puasa, kita buat je macam biasa. Solat maghrib berjemaah dengan anak-anak, yang family kat rumah, semua dah habis solat, baru takbir. Lepas takbir baru kita baca doa. Lepas tu sambung lagi takbir pun boleh sampai isyak. Sampai subuh dah, selagi belum imam solat hari raya, selagi tu masih ada takbir. Kan? Itu cara dia. Pukul berapa boleh solat? Solat hari raya ni, waktu dia sebenarnya mesti nak selepas waktu syuruk. Dia boleh solat. Dia macam waktu duha. Tapi mesti nak tunggu lepas subuh dah masuk syuruk. Dah habis syuruk, baru kita boleh start solat hari raya. Dia macam waktu duha dia solat. Sampai pukul berapa? Sampai selagi matahari belum tergelincir. Pukul 11 boleh tak kalau saya nak main raya? Boleh. Selagi matahari belum tergelincir. Kita zuhur kadang pun pukul 1 berapa minit kan. Dia zuhur tu kira waktu matahari tergelincir lah. Okey, ada apa-apa lagi nanti saya akan sambung buat khutbah dulu. Lepas tu siapa nak tanya, nanti saya akan scroll balik. Tengok ada apa-apa soalan. Okey, so far bab solat raya okey Sejak saya nak masuk bab khutbah ni. Okey, khutbah ni pula, saya dah bilang tadi dia ada 5 rukun khutbah. Khutbah ni, bila dah bagi salam, baru imam naik kat mimbar ataupun kat rumah tak ada mimbar, berdiri saja. Yang saya bilang yang penting letak satu bangku kat belakang imam buat khutbah tu. Sebab dia nak duduk sekejap, dia nak diri balik. Tongkat kalau ada, silakan. Kalau tak ada tongkat, tak apa. Jangan memberatkan. Cuba cari benda-benda yang boleh dijadikan tongkat ke. Kalau tak ada, tak apa. Jangan risau. Itu semua benda-benda yang sunat saja. Kalau kita mampu. Sebab keadaan kita pun tidak mengizinkan. Tak mengizinkan sebab kita buat kat rumah aja. Baik. Khutbah tu, pertama kena puji Allah. Kedua kena selawat ke atas Nabi SAW. Ketiganya kita kena mengingatkan jemaah ataupun ahli keluarga kita kat rumah ni untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kena membaca sekurang-kurangnya 1 ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya, minimum. Kalau awak nak baca 1 surah pun boleh. Nak baca 5-6 ayat, 2-3 ayat pun tak apa, tak ada masalah. Minimum mesti nak ada ayat Quran dalam tu. Hadis tak termasuk bab rukun khutbah. Tapi kalau awak nak sampaikan khutbah tu dengan menyelitkan sedikit hadis dalam khutbah tu boleh. Sebab hadis ni juga boleh menguatkan lagi isi kandungan teks khutbah yang kita nak baca ni. Dia mengukuhkan lagi sebagai dalil dan hujah kita. Jadi baca sepotong ayat Quran. Dan yang keempat tadi kan, yang kelima, yang terakhirnya kita nak kena mendoakan kepada semua orang-orang mukmin. Khususnya dalam khutbah yang kedua sebelum penutup nanti kita kena baca doa. Doa tu sekurang-kurangnya mesti nak ada doa pada orang mukmin. Lepas tu bacalah doa Melayu pun boleh doa ni sebenarnya. Bukan doa dalam bahasa Arab saja. Orang nak masuk ke doa bahasa Melayu pun ada ulama yang mengatakan dia bolehkan. Tambah sikit bahasa Melayu. Kalau tak nak bahasa Arab, baca yang awak dah lazim baca kat rumah. Itu dia sudah. Yang mana awak dah lazim hafal, baca doa itu je. Boleh? Okey, baru kita tengok prosedur dia pula. Bila dia naik saja mimbar, mula-mula sekali imam akan baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini pun tak ada. Dia ada 9 kali takbir. Yang ini tak ada baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Antara 2 takbir ni tak ada. Yang ini imam akan baca terus je. Kita dengar je. Ini kita tak payah nak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tak payah. Imam akan diri, imam baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Ingat khutbah pertama 9 kali. Nanti khutbah kedua 7 kali. Dia jangan confuse dengan solat. Solat rakaat pertama 7 kali, ada selang-seli tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dan rakaat kedua 5 kali. Okey, dah 9 kali Allahu Akbar. Imam boleh baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pun boleh. Ya. Ini kan lalu kita yang ini saya ambil yang minimum lah. Sebab ini minimum ni maknanya yang kita dah lazim hafal supaya senang kita baca. Ya. Kalau nak ambil yang maksimum banyak nanti musbetek panjang-panjang. Kalau awak dah terbiasa okey. Ini saya nak galakkan untuk orang tak biasa nak cuba berkhutbah dengan family. Saya ambil kaedah yang minimum je sebenarnya. Tak? Setelah 9 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, awak baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pun boleh. Ataupun yang ini lazim yang mudah-mudah. Saya ambil yang mudah-mudah je. Awak boleh baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua yang senang-senang kita dah biasa buat. Itu semua dah antara puji Allah. Dah habis tu tak? Apa tak boleh tambah lagi. Kalau nak puji lagi, nak tambah lagi pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Lepas tu kita boleh baca selawat. Yang keduanya rukunnya selawat. Nak baca selawat awak boleh mulakan dengan ucapan kalimah syahadah. Boleh atau nak selawat terus pun boleh. Biasanya dalam teks khutbah yang kalau kasih kita selalu dia ada bacaan syahadah dulu. Seperti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak nak baca tu, nak baca selawat terus boleh? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira pun boleh. Ataupun nak minimum lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah. Itu minimum lagi saya kata. Ini sebagai garis pandu kita saja tak? Maknanya dah dua. Kita dah puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga dia bilang apa tadi? Yang ketiga, mengingatkan jemaah, jemaah atau ahli keluarga kita ni supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimum kita boleh ingatkan selepas baca selawat tadi, kita boleh baca ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Itu minimum. Kalau nak tambah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya pun boleh. Kalau nak panjang biasanya Muiz kalau kasih panjanglah. Muiz kasih macam amma ba'du. Lepas selawat dia akan baca amma ba'. Fa ya ibadallah ittaqullah. Ini biasanya Muiz betek ni. Dapat tak? Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini biasanya yang Muiz kasih. Muiz kata apa? Yang Muiz betek ni dia bilang dalam masuk bahasa Melayu lah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ni, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tahu tak? Ni kalau nak faham. Tapi nak, kalau kita tak biasa nak buat yang minimum, buat je ittaqullah. Dah. Mana orang dah berpesan pada jemaah tu dah untuk bertakwa kepada Allah SWT. Lepas tu mulakanlah waktu khutbah. Ini 3 dah done tau. Dia tinggal lagi 2 lagi baca sepotong ayat Quran ataupun yang last tu doa pada muslimin muslimat belum. Lepas tu baca khutbah tu. Seperti yang Muiz punya khutbah awak baca. Biasanya dalam Muiz teks ni dia akan baca Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin wa rahimakumullah, ataupun dia baca sidang jemaah yang dirahmati Allah.
Kita buat kat rumah, nak cakap sidang jemaah dirahmati Allah boleh, nak cakap wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah pun boleh, tak ada masalah. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah. Lepas tu, bedalah awak punya bahas sendiri punya dialog awak nak buat, ataupun kalau nak ikut Muiz punya dialog apa, nanti saya akan tengok. Kalau Muiz email saya masuk dalam grup ni punya Facebook. Saya ikut Muiz punya teks. Sebab Muiz dia setiap tahun dia akan email kepada semua asatizah teks khutbah, sama ada 2 hari raya dan juga solat Jumaat punya khutbah pun dia akan teks kepada kita semua. Lepas tu berikan penerangan sikit kan, isilah sikit-sikit tentang kelebihan hari raya, apa bulan Ramadan ni kan, tentang kelebihan hari raya. Tambahlah pada pagi Aidilfitri yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama ungkapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bertakbir, meninggikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, segala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kita dapat jumpa bulan bonus. Itu pun nikmat terbesar tu. Kalau kita renung baliklah, jangan cakap 10 tahun dulu, kita lihat ke belakang setahun lepas sudahlah. Tahun lepas yang sama-sama kita di bulan Ramadan ni, ada tak masih hidup lagi tak tahun ni? Setahun dah, tak mau tengok 10-20 tahun. Saya percaya bukan semua yang masih ada. Mesti ada yang mungkin 1-2 orang dah meninggal dunia. Dah tak jumpa lagi tahun ni. Dan kita kena ambilkan sebagai iktibar, kita pula tahun depan macam mana. Apakah Allah SWT berikan kita peluang untuk bertemu lagi Ramadan tahun depan. Ini penting. Lepas tu kita kena lakukan setiap kali bertemu Ramadan, kena lakukan dengan sebaik mungkin agar kita meraih segala rahmat dan keberkahan yang tersirat di dalam Ramadan itu sendiri. Ini benda yang penting lah. Lepas tu boleh nasihatkan anak-anak, nasihatkan isteri, mengikut kepada teks Muiz punya poin-poin tadi saya bilang, ataupun awak boleh masukkan sikit-sikit motivasi untuk anak-anak dan isteri kat rumah, boleh. Masuklah sikit ayat Quran. Masuk ayat Quran dia bila? Bila nak masuk ayat Quran, sebab kena baca sepotong ayat Quran tadi kan. Bacalah sepotong ayat Quran tu. Seperti bila kita masuk bab syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita masuk bab syukur kepada segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, sesuai juga dengan ayat yang terdapat di dalam surah Ibrahim contohnya macam itu. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 ada ayat yang mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ayat yang berbunyi la in syakartum lazidannakum contoh. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Boleh juga masuk ayat tu sikit. Itulah sebahagian daripada ayat Quran pula. Yang bermaksud apa? Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan lagi nikmat kepadamu. Kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah, nescaya Allah akan tambahkan lagi. Ini Allah ni kata tau. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Makna dia, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Allah sendiri yang nak tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, jangan kufur, sesungguhnya kamu kufur ataupun kita ingkar akan nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Allah kalau kata pedih, memang pedih. Ini bukan pedih. Saya selalu kat kelas ngaji, saya kata ini pedih pers. Maknanya very, very, very pedih. Sebab dalam ayat tu, dia menggunakan kalimah lam taukid. Wala'in. La dia tu, lam taukid. Taukid ni ada satu penekanan dalam bahasa Arab. Uslub bahasa Arab, dia penekanan ataupun emphasize. La'in syakartum. Dia punya la tu, huruf lam. Itu dipanggil lam taukid. Sebab lam ni dalam pengajian Quran dia banyak makna. Dia ada lam taukid, lam nahi, lam nafi. Dia banyak. Tapi yang ini bukan lam nahi, bukan lam nafi, lam taukid. Dia penekanan, emphasize. Sebab tu dia gunakan bahasa demi sesungguhnya. Ini benda yang penting kita kena renungkan. Lepas tu sambung lagi khutbah.
Kalau ada berkait dengan hadis, boleh masukkan hadis juga, tak jadi masalah. Tapi tak termasuk bab rukun lah. Rukun ni ayat Quran, mesti nak ada masuk sepotong ayat Quran. Boleh? Ingatkan pada ahli keluarga kita, jangan kita hidup ni jadi orang yang rugi, kerana masa akan sentiasa berlalu, kita masih dalam kerugian. Kalau boleh pastikan kita tidak rugi. Ingatkan dia. Hendaklah kita saling berpesan-pesan sesama kita dan juga sesama masyarakat sekalian kita, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Dia masukkan sesuai dengan ayat Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini semua ambil ayat pendek-pendek dah. Janji dia ayat Quran dia. Kalau nak baca yang dalil panjang boleh, bukan tak boleh. Ini minimum sahaja minimum. Nanti selang-selikan antara khutbah ni, bila dah masuk bab awak punya berbual kan, awak boleh masukkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ingatlah bahawasanya kehidupan kita ini hanyalah sementara. Itu tambah lagi boleh. Okey. Dah sampai ke penghujung nanti khutbah tu, kan? Ini kita kena baca panjang sikit lah, tapi ini pun sunat. Kalau tak nak baca pun boleh. Ini benda yang sunat-sunat ni biasanya kalau kat dalam khutbah Jumaat selalu kita dengar. Begitu juga dalam khutbah lain nak baca boleh. Sebelum kita nak duduk tu, sebelum imam nak duduk, antara dua khutbah imam biasanya akan baca Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Biasa dengar? Yang lelaki selalu dengar lah, sebab dia orang selalu dah pergi solat Jumaat tiap-tiap minggu dan dengar ni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bila dengar tak ni lelaki semua, kan? Fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Baru imam duduk. Ini waktu dia duduk baru kita baca doa. Sebab dia nak diri lagi lah. Lepas ni nak diri untuk yang khutbah kedua pula. Sebelum dia diri khutbah kedua, kita baca doa. Dia sekejap je. Dalam 1 minit je. Atau mungkin 40 saat, 50 saat je. Tak sampai 2-3 jam duduk, tak. Sekejap je. Tapi sebelum dia duduk, dia baca tadi. Yang tadi saya baca tu, saya rasa semua jemaah lelaki dah dengar dah benda ni. Bulan-bulan kali pun tiap minggu. Sampai dah boleh terrafal pun kita, tak? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim. Boleh tak? Kalau tak boleh pun tak apa. Awak duduk aja. Ini maksudnya. Ini yang biasa ni, yang lazimnya lah kita lakukan macam tu. Tapi nak buat bina okey. Dah habis duduk, dah doa ni tadi, kena diri lagi. Diri untuk buat apa? Buat khutbah yang kedua. Kita mulakan khutbah yang kedua pula dengan apa? Dengan 7 kali takbir. Allahu Akbar. Tadi 9 kan khutbah pertama, ni 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dah 7. Boleh tambah-tambah lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pun boleh. Nak tambah lagi boleh. Nak tambah lagi Ustaz? Boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Itu minimum. Okey, tambah lagi. Tambah pun nak tambah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira pun boleh. Wa subhanallahi bukratan wa asila pun boleh. Maknanya dah puji Allah. Yang kedua apa tadi? Dia punya ni, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca saja. Selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nak mulakan dengan selawat dengan kalimah syahadah pun boleh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Lepas tu baca selawat pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Kasira ni banyaklah, maknanya kita berbanyakkan selawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi ni maknanya ahli keluarga dia juga, kan? Wa sahbihi, dan juga semua sahabat-sahabat dia pun dia. Tapi kalau minimum pada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dah. Itu minimum. Okey. Dah habis dah. Dah dua. Yang ketiga rukun dia apa tadi? Berpesan kepada jemaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada khutbah yang kedua. Okey. Khutbah yang kedua ni pula, cara kita nak berpesan dia, kita berpesan tadi juga. Ittaqullah, itu minimum. Tadi saya bilang kan, ittaqullah ni, bertakwalah kepada Allah. Maknanya dah pesan lah tu. Kalau nak tambah lagi, boleh baca lagi, lepas baca selawat, boleh baca amma ba' pun boleh. Tak nak baca amma ba' pun boleh, terus sambung aja. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar pun boleh. Nak tambah lagi, ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar pun boleh. Tapi minimum ittaqullah. Itu yang dia panggil tadi, berpesan orang supaya bertakwa tu. Itu dia minimum. Lepas tu awak tak nak baca khutbah yang kedua, awak terus baca bahasa Arab, doa pada orang pun boleh. Tapi ada pula yang buat dia punya conclusion, dia punya rumusan khutbah pada khutbah kedua pun boleh. Ada khutbah kedua dia tak ada rumusan, dia cuma berpesan kepada orang untuk bertakwa. Lepas tu dia baca doa pun boleh. Dia nak baca ayat Quran boleh, tak baca pun boleh. Khutbah kedua. Yang penting salah satu daripada khutbah tu. Tadi kita dah baca kan khutbah pertama. Khutbah kedua tak ada ayat Quran, tak apa boleh. Tapi kalau nak baca dua-dua pun boleh. Boleh. Baca lagi, ambil dalil tadi sebagai rumusan. Awak tutup dengan baca khutbah yang kedua pun ada baca Al-Quran. Nak berselawat kepada sahabat-sahabat pun boleh, kepada Nabi dan juga ahli keluarga, kan. Nak doakan kepada khalifah kita yang 4 tu, sama ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum pun boleh. Tapi dia yang rukun dia tadi, selawat tu penting. Tapi kalau nak tambah yang sahabat, awak tambah. Kalau boleh tahu, awak tambah. Nanti kita tengok dia punya khutbah. Tapi biasanya ada khutbah teks Muiz, memang ada. Paling tidak pun Muiz akan baca macam bacaan Allahumma warda anil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Ummar wa Uthman wa Ali. Bila kalau imam baca macam gitu, kita dengar sampai nama wa Ali, kita jawab dalam hati kita radhiyallahu anhu. Lepas tu kadang-kadang imam tu ada tambah-tambah lagi, dia tambah wa ambaqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in. Untuk yang tabi'in pun dia baca wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tabi'in pun dia baca. Tabi'in ni siapa? Ulama-ulama salaf lah. Mereka yang tabi'in ni semua adalah seperti imam-imam mazhab, semua Imam Syafi'i, dan semua kira tabi'in. Tabi'in ni pula orang yang belajar dengan sahabat. Nak tambah-tambah, kalau boleh faham, kalau boleh tambah, silakan. Kalau tak boleh, minimum selawat pada Nabi SAW. Itu saja. Lepas tu nak tutup dia pula, yang saya bilang tadi, last sekali ni, mesti nak doa kepada semua orang-orang muslimin, orang mukmin, kita doakan. Sama ada yang meninggal dunia ke, yang hidup ke, kita doakan. Kalau nak yang minimum untuk yang hidup saja pun boleh, bacalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dah. Kalau nak tambah yang hidup dan yang meninggal dunia, tambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya' ni yang masih hidup, minhum wal amwat ni, dan juga mereka yang telah meninggal dunia. Amwat ni orang yang dah meninggal. Boleh.
Lepas tu tambah lagi apa nak tambah? Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Rabbal Alamin. Boleh. Nak tambah apa-apa. Lepas tu tambah doa sendiri. Doa apa Ustaz? Sembarang aja doa. Cakap Melayu boleh, nak cakap Arab pun boleh, atau doa yang awak dah hafal, apa doa awak dah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pun boleh. Ha. Awak nak tambah apa? Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni pun bagus untuk dalam keluarga. Ya. Ini adalah doa yang khusus untuk, kalau yang si suami baca doa, maknanya dia khusus untuk isteri dan anak-anak dia. Zurriyatina ni anak-anak dia. Rabbana hablana min azwajina, isteri, azwaj, zauja kan, zauja isteri, azwajina. Wa zurriyatina, zuriat kita, anak-anak cucu kita. Boleh baca doa ni, cuma saya rasa doa yang lazim lah, kita dah hafal semua. Ya. Okay. Kalau dah habis tu semua, biasanya dah habis semua doa, dah habis, dah sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan biasanya tutup doa pun dengan selawat kan, bacalah wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lepas tu bacalah walhamdulillahi rabbil alamin. Dah habis doa. Ataupun bacalah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu je. Dah habislah doa tu. Awak turun balik mimbar, awak baca je. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti jemaah jawab minna wa minkum, taqabbal ya karim. Makna taqabbalallahu minna wa minkum ni maknanya apa? Semoga Allah menerima amalan kamu dan kami dah. Itu je. Dah habis khutbah tu. Kalau sebelum nak baca tu, kalau nak tambah muisbih pun biasanya muisbih tek dia akan tambah dalam solat Jumaat ke khutbah raya, dia akan ada satu perkataan dia bagi ibadah Allah. Dia akan baca ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Pernah dengar tak ni? Ini Jumaat Jumaat ada selalu ada. Tak tahulah kalau awak tak pernah dengar tengah tidur kot khutbah. Siapa tak tidur khutbah memang boleh dengar benda ni. Ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazirkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau solat Jumaat dah habis sampai sini kan, dia dah sampai wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nanti imam akan cakap apa tau? Aqimis solat. Solat akan didirikan. Sebab solat Jumaat dia orang baca khutbah dulu baru solat. Sebab itu bila dah penghujung khutbah dia baca wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis solat. Imam ajak kita solat. Sebab imam dah turun mimbar nak solat. Tapi kalau sembahyang raya dah turun mimbar dah tak ada solat lagi. Sebab sembahyang raya solat dulu. So bila solat dulu kita dah baca tadi wallahu ya'lamu ma tasna'un, dah habis terus baca taqabbalallahu minna wa minkum dah. Dia tak payah hakim solat lagi. Hakim solat tu kalau nak ajak orang solat. Tak, ini dah tak payah nak ajak lagi sebab kita dah solat dulu baru khutbah. Okey. Ada apa-apa nak tanya buat khutbah dulu sebelum saya masuk? Ringkas je buat puasa 6. Puasa 6 ni saya rasa ramai dah tahulah. Okey, sebaiknya 7.30 pagi lah ya. Okey, betul. 7.30 pagi dah masuk waktu syuruk lah. Timing yang diaturkan oleh MUIS tu memang waktu syuruk dah okey dah. Dah habis waktu syuruk dah boleh dah. Itu MUIS dah kasi dia punya timing khutbah online pukul berapa, solat takbir pun mesti kasi kita timing. Itu memang betul dah masa waktu syuruk. Boleh lepas solat raya. Ustaz, kalau lepas solat raya boleh tak kita ikut khutbah live streaming? Boleh. Dah lepas solat raya, buka je TV live stream, duduk tengok. Ikut je dengar. Yang penting message yang nak disampaikan MUIS itu sampai kepada kita. Itu penting. Sebab setiap kali khutbah ni ada message. Kalau
Yang hari Jumaat tu message mingguan kan. Ini annual message. Message tahunan dia. Dari message yang nak disampaikan oleh MUIS. Kita dengar je apa MUIS punya khutbah pun boleh. Ini cuma guideline untuk siapa yang nak buat sendirilah khutbah tu. Cuma kalau nak buat sendiri, awak kena inilah, maknanya kena masukkan juga message-message yang MUIS nak sampaikan. Sekurang-kurangnya dia punya point form lah. Jadi dapat diketahui oleh ahli keluarga kita. Tapi saya rasa kalau nak cuba-cuba buat sendiri pun bagus, sebab MUIS punya khutbah ni mesti ada. Diorang rakamkan dalam video, walaupun bukan live streaming. Lepas kita buat khutbah kat rumah, kita boleh dengar juga message daripada MUIS, insyaAllah boleh. Rindu solat Jumaat. Wah, dah start rindu pula solat Jumaat. Solat Jumaat ada, kadang-kadang tak nampak pula muka kita ni. Semua orang rindu. Tapi apa nak buat, kita kena akur dengan keadaan semasa. Bukan solat Jumaat sajalah, solat Hari Raya, solat 5 waktu. Semua orang rindu sebab tak dapat berjemaah. Tapi kita kena fahamlah, MUIS lakukan ini pun ada sebab. Sebab MUIS kena lihat daripada berbagai sudut. MUIS kena lihat bukan saja bab ibadah, hatta bab keselamatan kita pun penting. Kita akur aja. Sebab MUIS ni kita kena taat juga dengan dia punya fatwa ni. Sebab apa kita kena taat dan ikut fatwa dia? Sebab dia sebagai pemimpin kita. Dalam Al-Quran juga Allah SWT menganjurkan kita untuk mentaati pemimpin kita. Seperti mana ayat yang berbunyi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa makna ulil amri minkum? Maknanya taatlah perintah Allah, taatlah perintah Rasul dan pemimpin. Ulil amri itu pemimpin minkum di kalangan kamu. Kita kena taat. Saya yakin MUIS lakukan ini bukan suka-suka. Ada sebab-sebab tertentu. Dia orang tengok pada maslahah yang lebih besar lagi. Kalau kita nak pergi tapi balik dapat penyakit, kita sebarkan pula penyakit tersebut dengan virus corona ni kepada member ahli keluarga kita kat rumah pun tak guna juga. Kita jadikan penyebar penyakit pula nanti. Itu lagi dilarang dalam Islam. Membawa wabak kepada orang lain. Okey. Iskandar Jurami, apa yang directly behind Imam tu is? Not very clear is your soalan. Directly behind Imam. Okey. Kita tunggu Imam jawab. Setahu saya, isteri di belakang, suami betul-betul di belakang. Oh, ini susunan saf ke apa ni you talking about? Kalau susunan saf, dia macam ni. Ni susah juga ni, saya tak tahu awak family members ada berapa orang. Kalau nak solat jemaah lah kan, 2 orang, suami isteri ni, kan. Suami memang ke depan. Isteri mesti ke belakang sikit je. Dia tak perlu belakang sampai saja. Dia sikit je ke belakang dah okey. Ni untuk 2 orang kan. Kalau boleh, isteri sebelah kiri. Ni bab susunan saf. Soalan 2 orang suami. Kalau ada anak lelaki dia sebelah kanan. Yang isteri dia belakang sikit pada anak lelaki tapi sebelah kiri. Dia ke kiri sikit. Nanti datang orang yang kedua ni, kalau nak rapat masak, dia masuk sebelah kanan. Kalau ada yang ketiga masuk sebelah kiri. Lepas tu kanan. Dia mesti nak begitu. Tapi kalau lelaki pula masuk sebelah kanan belakang sikit. Kalau ada orang ketiga, dia masuk kat belakang sini. Dan orang keempat sini, orang kelima sini. Dia kena ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Dia kena balancekan gitu. Kalau that is what your question lah. Sebab tu saya kadang susah nak ajar online ni gini, susah nak explain in writing, kadang explanation sebab saya tak faham dia punya the real soalan. Tapi kalau you're talking about aturan saf, memang macam tu. InsyaAllah mungkin saya boleh tunjukkan nanti dia punya aturan saf dia kat dalam grup ni. Saya akan masukkan juga aturan saf. Macam nak susun saf saya tak clear on that soalan, sorry. Nanti saya akan cuba bantu dalam susunan saf lah. Itu yang saya agak, maybe that is your soalan. Betul tak soalan dia? Syafendi, betul tak? Syafendi, is that your soalan? Is that your soalan? Ada apa-apa lagi nak soal?
Okay, anyway nanti awak just text kat situ. Kalau nak very clear mungkin saya akan jawab by writing pula ataupun saya tunjukkan gambar dia picture pula macam mana kalau that's your soalan lah. Dia tak semestinya kena directly lah. Tak semestinya direct. Dia kena, kalau perempuan mau ke kiri sikit je. Sikit je. Kan? Kalau lelaki pula ke kanan sikit je. Tak, dia ke kanan sikit je. Unless dua orang lah baru ada direct yang kat belakang imam. Tapi lelaki more to the right, perempuan nanti more to the left. Tapi kalau imam seorang lah Okey. Boleh. Baik. Saya rasa saya masukkan lagi sikit lah. Dah alang-alang ni saya habiskan lah bab puasa 6. Okey tak? Yang bab solat tadi okey tak? Khutbah semua okey? Okey, kalau okey saya cover dalam puasa 6 sikit. Okey, puasa 6 ni kita boleh bermula pada 2 hari bulan Syawal. Baru boleh start puasa 6. Yang 1 bulan Syawal raya pertama tak payah. Jadi yang kita cakap puasa 6 ni, sebenarnya puasa 6 ni kita kena puasa selama 6 hari. Sebab tu dia bilang puasa 6. 6 hari dalam bulan Syawal. Tapi tak boleh 1 Syawal, at least 2 Syawal and above. Sampai penghujung Syawal ni ada berapa puluh hari ni. Kan? Itu time frame dia. Selagi bulan Syawal. Dan lepas bulan Syawal, dia masuk bulan Zulkaidah dah tak boleh puasa 6 lagi. Puasa 6 only on Syawal saja. Okey. Sama ada awak nak buat 6 hari straight in the row, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal boleh straight in the row, ataupun awak nak 2 puasa kali 3 pula. Awak ada hal ke tak apa, awak putus pula. Sambung kat 3 Syawal ke 4 Syawal baru sambung, tak kisah. As long as 6 hari tu dalam bulan Syawal. Okey tak? Nah, itu dia panggil puasa 6. Apa pula fadilat puasa 6 ni? Baik. Puasa 6 ni mempunyai fadilat yang tersendiri. Antaranya ada sebuah hadis. Saya lupa hadis dia punya teks. Tapi dia punya maksud lebih kurang, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti pula dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, kan, ganjarannya sama seperti berpuasa setiap hari ataupun sepanjang tahun. Ada lebih kurang macam itu. Ganjaran dia bukan awak puasa Ramadan sebulan kan. Awak tambah lagi puasa 6 ni, macam awak puasa 12 bulan pula. Sepanjang hari lagi, nampak tak? Ini kelebihan dia. Sebab tu, mereka yang faham bab ganjaran dia akan lepas air raya pertama ni, masuk hari kedua, dia akan start puasa 6. Lepas tu orang tua-tua dulu, puasa 6 ni jadi perkara biasa pada mereka. Ingat lagi saya, arwah mak bapak saya dulu, kalau hari raya pertama dia tak puasa kan, hari kedua dia dah start puasa. Dia tak beraya dulu. Hari raya dia nanti, hari raya ke-7 nanti, baru dia start beraya. Barulah dia makan apa-apa, dia pergi rumah anak dia ke, pergi rumah adik-beradik dia. Kan dia bilang ada abang dia ke, dia pergi abang dia, baru dia start beraya. Itu orang dulu panggil raya 6 dia panggil. Kalau orang tua-tua dulu lah dia panggil raya 6. Tapi orang tua-tua sekarang dah tak puasa 6, nak raya 6 apa? Kan? Jadi siapa yang puasa 6 dia faham. Ni dia panggil raya 6. Orang dulu. Sekarang dah kurang pula. Tapi kalau dapat buat bagus. Sebab tu kalau kita puasa sunat ni, bukan tak nak, orang tua dulu tak nak keluar, dia orang faham. Kalau dia orang puasa sunat, pergi rumah-rumah anak-anak dia orang ataupun rumah adik-beradik dia orang ni, kan puasa sunat, nanti orang nak jamu makan, kita pula cakap kita puasa, orang dah masak kan. Tak sedap lah puasa sunat sebenarnya. Kalau kita dijamu makan, kita boleh berbuka sebenarnya. Jadi dia orang tak nak batalkan puasa tu, dia orang nak continue je, dia orang okey, dia orang tak nak keluar raya dulu. Dia senang lah, kita tak datang rumah orang tak jamu makan apa. Pandai juga orang tua dulu, dia duduk rumah je. Sampai dah habis hari ke-7 tu, maknanya dah habis puasa 6, baru dia beraya. Jadi maknanya dia tak payah puasa lagi. Okey tak? Buat puasa 6 ni pula. Saf suami isteri. Oh, 2 orang saja. Okey. Kalau 2 orang saya bilang tadi itulah. Suami dia jadi imam, isteri dia tak payah direct. Dia ke kiri sikit je. Dia biar ke kiri sikit. Tapi ke belakang sikit lah. Ini kanan ke belakang gini.
Dia ke belakang sikit je. Gini sikit. Tapi dia more to the left. Dia tak payah direct. Kalau satu orang saja suami. Satu orang suami. Suami memang satu orang lah Mana banyak suami kalau satu orang isteri. Tapi kalau ada anak nak ikut, tengoklah anak dia siapa, perempuan dia. Kalau perempuan dia boleh ikut sebelah mak dia lah. Mak dia. Jadi imam kat depan sini, dia cover mak dia ni. Kalau anak lelaki pula, anak lelaki dia pula dia pergi ke kanan sikit. Dia ke kanan sikit gini. Mak dia pula ke kiri sikit, tapi belakang sikit pada anak lelaki dia. Itu kalau susunan saf. Dia macam gini dia belakang sikit Tapi dia more to the left. Kalau perempuan Tapi ni sunat. Ni sunat. Jangan risau bab ni sangat. Sebab kalau kita rumah kita sempit, keadaan tak mengizinkan nak ke kiri sekali, isteri pergi ke kanan, boleh. Solat sah juga. Pahala jemaah insya-Allah dapat juga. Kita jangan terlalu pressure. Alamak ni macam mana macam mana tak. Boleh. Kadang-kadang kedudukan rumah kita pun tak sama kan. Dengan kita punya furniture, dengan apa agak sempit kan. Jadi kita kena adjust sendiri keadaan tu. Dia tak semestinya betul-betul nak kena. Ini kena panduan yang diajarkan kepada kita oleh para ulama kita terdahulu. Itu je. Kalau satu suami, dua isteri pula. Ini power ni. Soalan dia sama juga. Macam ada anak perempuan ikut sebelah dia. Kan? Okey, ni dua isteri ni kan. Dan suami dia ni kat depan yang si isteri ni boleh. Jadi yang satu terkeluar sikit. Ataupun nak tengah-tengah pun boleh. Jadi terkeluar separuh sini sikit boleh. Boleh. Dia tak ada masalah sebenarnya benda ni. Sebaik tanya dua. Kalau dia bilang 3-4 isteri, dah jadi jemaah. Baik pergi masjid. Baik pergi masjid. Jadi jemaah sekali kalau 3-4 isteri. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Buat puasa 6 ke? Cuma puasa 6 ni ada beberapa khilaf khilaf, okey. So kalau isteri betul di belakang suami, boleh? Boleh, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Walaupun kawasan luas, tak ada masalah. Insya-Allah. Teringin juga. Rozi kalau pak ni laju dia teringin juga. Satu pun dah lengit ni. Nak tambah 2, 3, 4. Pengsan ni Zi. Okey, puasa sunat. Okey. Puasa sunat ni macam mana nak cakap soalan puasa 6 saya nak tahu puasa 6 dulu. Kalau kita puasa 6 jatuh pada hari Isnin atau Khamis, waktu kita niat jangan takut. Dia cakap Melayu pun boleh waktu kita jatuhkan niat puasa tu, kita ambil juga sahaja apa puasa sunat, puasa 6 sunat ni, sempena hari ni kebetulan hari Isnin, dan aku ambil jugalah puasa Isnin punya sunat Isnin ataupun sunat Khamis punya fadilat. InsyaAllah dapat 2 ganjaran pahala. InsyaAllah dapat. Boleh gabungkan. Maknanya puasa boleh gabungkan. Sunat 6 sama sunat Senin atau Khamis kita boleh gabungkan. Yang tak boleh kalau kita nak gabungkan solat tak boleh. Puasa boleh. Niat. Tapi nak kadak macam mana Ustaz? Saya tertinggal puasa yang Ramadan, tiba-tiba nak buat puasa 6 aja boleh. Buat je puasa 6 dulu. Sebab puasa 6 ni dia terhad dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal. Nanti dah tertinggal bulan Syawal dan tak dapat buat puasa 6. Buat je puasa 6. Habis yang Ramadan fardu tak tertinggal boleh. Nanti dah habiskan puasa 6, awak coverlah balik puasa Ramadan. Itu kadak lah. Itu dah bukan adaan lagi, dah keadaan pula. Kadak. Jamak 2.1. Apa benda tu 2.1 tu? Okey tak? Boleh tak? Dia boleh ambil fadilat hari Isnin dan Khamis, nanti insya-Allah dapat juga ganjaran pahala seolah-olah kita berpuasa sunat hari Isnin dan juga puasa sunat puasa 6 tu. Boleh. Tapi kalau yang lebih afdalnya buat ni straight in a row lah. Kalau boleh mampu buat straight. Tapi kalau terputus-putus pun tak kisah. As long as 6 puasa tu dilakukan dalam 6 hari bulan, 6 hari Syawal. Dalam bulan Syawal. 2 dalam 1, yes. 2 dalam 1 tadi saya bilang. Puasa sunat Isnin atau Khamis dengan puasa 6 sekali. 2 in 1. InsyaAllah boleh.
Dia memang ada khilaf, ada kata tak boleh, tapi majoriti ulama kalau daripada fiqh mazhab Imam Syafi'i kata dibolehkan. Mana kita kalau nak jamakkan dia boleh jamakkan. Okey, ada apa-apa lagi soalan buat puasa 6 ni? Dia yang tak boleh jamak ni, kita kumpulkan solat maghrib semalam tak buat, ni hari pun kita buat. Kalau tu kita dua-dua maghrib lah kita jadikan, kalau tak boleh. Itu kecuali nak qadak kan, semalam tak buat dah kira qadak dah habis. Solat yang 2 in 1 tu kalau jamak boleh. Solat jamak tu boleh. Jamak dan kasar, kan, jamak dan tamam, itu nanti bab solat pula. Ini bab puasa saja. Puasa jamak boleh. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, saya akan akhiri sesi live streaming ni, insya-Allah. Saya tak pasti, tapi saya harapkanlah supaya circuit breaker ni habis. Tapi kalau circuit breaker habis, maknanya saya akan kembali ke kelas mengikut buku yang kita gunakan, Ulumul Hadis tu. Kalau circuit breaker masih ada lagi, seperti biasa juga belajar Ulumul Hadis tu, saya cuma buat penerangan melalui live streaming macam ni aja. Yang sama-samalah kita doakan yang terbaik. Semoga amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga ingin memberi kesempatan selamat berpuasa dan selamat beriftar sebentar nanti. Dan tak lupa juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan saya juga ambil kesempatan di sini untuk mohon maaf. Anda kata terdapat kesilapan ataupun kekurangan daripada segi tutur bahasa dan sebagainya. Saya mohon maaf dari anda semua yang sudi meluangkan masa untuk menonton live streaming ini. Mudah-mudahan amalan ini juga diterima Allah Subhanahu Wa Taala buat kita bersama, insya-Allah. Okey. Sama-sama Fandi. Sama-sama insya-Allah. Yang penting bermanfaatlah untuk semua. Tak apa, kita belajar pun sikit-sikitlah kongsi-kongsi ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan yang penting dia bermanfaat. Itu yang penting. Dia bukan ilmu banyak tapi tak bermanfaat pun tak guna juga. Apa niat? Niat dia baca apa? Saja aku puasa 6. Isnin, dia puasa Melayu pun boleh. Puasa Melayu. Mana ada puasa Melayu dah. Cakap Melayu pun boleh. Niat selalu diorang risau nak baca niat apa. Sebenarnya dalam kaedah lafaz niat ni cuma satu kaedah yang diajarkan kita oleh para ulama saja kan. Sebab Nabi pun mana ada cakap bahasa Melayu kan. Boleh, kita boleh niatkan puasa 6 ni dalam bahasa Melayu pun boleh. Jangan risau. Kalau nak teks bahasa Arab nanti saya akan WhatsApp ataupun saya akan keluarkan kat sini juga. Teks bahasa Arab puasa 6 yang nak dijamakkan dengan Isnin ke pun boleh. Kalau kita nak jatuhkan niat macam itu double 2 in 1 pun boleh, tak ada masalah. Boleh Boleh? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Mudah-mudahan majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala serta kita juga dapat sedikit sebanyak manfaat ilmu yang dikongsi bersama-sama ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.